KPM. Macam mana adik-adik? Ada gaya tak? Selamat pagi dan Assalamualaikum. Selamat kembali untuk menonton Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia yang dibawakan khas oleh Didik TV KPM. Dan anda masih lagi bersama saya, Maria Natasha sebagai hos anda. Sebelum ni, Coach ada ajar kita menggunakan dumbbell kan? Tapi hari ni Coach cakap dia akan fokus untuk explosive power. Apa tu explosive power? Mana pun tak tahu. Jadi apa kata kita jumpa dengan Coach Adan, kita tanya dia sendiri. Let's go! Masih lagi bersama Coach Syahadan, jurulatih dan juga bekas atlet kebangsaan. Apa khabar Coach? Khabar baik Maira. Maira apa khabar? Maira pun sihat. Cergas lagi ni? Ya, masih cergas Maira. Jadi Coach, mesti ada dekat rumah tu nak tahu apa yang kita nak buat hari ini. Okey, Maira. Coach ada 4 lagi aktiviti yang kita akan lakukan hari ini. Seperti mana yang biasa kita buat, hari ini lebih mencabar Maira. Lebih mencabar dan akan menguji tahap pengetahuan adik-adik kat rumah lah. Jadi dengan cerita, kita akan menggunakan aktiviti yang melibatkan explosive power. Ya, betul, Maira. Tapi apa tu explosive power? Sebab mesti ada adik yang tak tahu kan? Ya, betul. Okey, untuk hari ini banyak Coach akan ketengahkan berkenaan dengan aktiviti yang melibatkan explosive power Maira. Okey, explosive power ini adalah merupakan kita menggabungkan di antara strength dengan speed. Kita perlu ada kedua-duanya. Jadi perlu ada kedua-duanya dan kita perlu melakukan aktiviti secara pantas, laju ataupun tangkas. Jadi kita perlukan kelincahan dan juga kekuatan otot kita. Ya, strength di situ. Ada strength dan speed. Ini dapat membantu macam acara coach sendiri, larian berpagar ni sangat membantulah. Sangat membantu di mana untuk saya hendak melonjak untuk melebasi pagar dan untuk saya landing dan untuk meneruskan larian tanpa berhenti. Patutlah ni pemegang rekod dan juga gold medalist. Jadi adik-adik pun dah bersedia, coach dah bersedia. Jadi jom kita mulakan senaman warm up kita bersama coach. Okey adik-adik, kita akan meneruskan aktiviti regangan secara dinamik iaitu standing hamstring stretch. Okey. Macam mana nak lakukan aktiviti standing hamstring stretch ini? Okey, adik-adik adalah berdiri tegap, meletakkan kedua-dua tangan, mengangkat kaki dan meletakkan kedua-dua tangan di bawah lutut adik-adik. Berada dalam keadaan lurus dan hujung jari dinaikkan dan adik-adik hendaklah menendang ke hadapan. Dan seterusnya adik-adik melepaskan tangan dan jatuh ke bawah. Okey, tanpa paksaan. Maknanya kaki akan jatuh, dia akan jatuh bebas ke bawah. Okey, boleh Aidil dan Syafiq untuk kita lakukan bersama-sama. Okey, Aidil dan Syafiq, kita akan mulakan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Okey. Keadaan bersedia, berdiri tegap. Angkat lutut, tangan di bawah lutut, tendang ke hadapan. 1. Drop. Kiri. 2. Tendang, drop. Okey, lebih laju. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Sekali lagi. Ready, go. Okey, itulah dia aktiviti regangan secara dinamik iaitu aktiviti standing hamstring stretch. Okey adik-adik di rumah, untuk aspek keselamatan kita pada kali ini, coach ada dua poin yang ataupun tips yang ingin coach berikan kepada adik-adik semua. Pertama sekali mengenai adik-adik mestilah memahirkan kemahiran yang asas terlebih dahulu. Okey? Kemahiran asas sangat penting. Bak kata orang putih, dia kata back to basic. Okey? Walaupun atlet yang berada di peringkat yang lebih tinggi pun masih sekiranya ada masalah untuk lebih menyelah, coach akan menyarankan supaya kembali kepada basic. Maksudnya kat sini untuk aktiviti saya coach tunjukkan kat sini
adik-adik di rumah perlulah memahirkan kemahiran basic sebelum pergi kepada kemahiran yang lebih kompleks ataupun advance. Okey, untuk aspek keselamatan yang kedua, adik-adik di rumah tidak perlu melakukan aktiviti sekiranya berada dalam kecederaan. Okey, kenapa tak perlu? Mungkin adik-adik degil, semangat nak ikut apa yang coach buat, nak buat juga. Tapi adik-adik berada dalam kecederaan seperti ankle, ACL ataupun baru lepas baik ACL dah nak buat atau ankle sprain. Okey, dinasihatkan supaya berehat terlebih dahulu, meminta nasihat khidmat pakar untuk berapa lama adik-adik untuk berehat dan apa aktiviti lain yang boleh adik-adik buat. Okey, selain daripada itu juga sekiranya cedera sebelum daripada melakukan aktiviti ini ataupun semasa aktiviti yang adik lakukan, hendaklah adik-adik dengan segera untuk memberhentikan aktiviti tersebut dan hendaklah mengaplikasikan apa yang adik-adik belajar di sekolah, iaitu RICE. Itu rest, apply ice, compress dan elevate. Okey, untuk yang elevate ni, coach nak bagi sedikit tips. Macam mana nak buat? Dengan selepas dah balut tempat luka, sekiranya luka itu macam ankle, adik-adik hendaklah meletakkan lebih tinggi berbadan, gerakan berbaring lebih tinggi daripada jantung adik-adik. Okey, itulah saja aspek keselamatan untuk kali ini. Okey adik-adik di rumah, tibalah masanya kita berada di aktiviti yang pertama. Okey adik-adik tengok kat sini, coach ada sediakan box berwarna biru dan hijau. Iaitu kita akan lakukan aktiviti box jump. Okey? Coach akan tunjukkan cara-cara macam mana untuk melakukan aktiviti ini. Okey, sebelum itu, okey, adik-adik untuk atlet coach yang sudah berada di level yang lebih tinggi, diorang melompat lebih tinggi. Cuma untuk adik-adik di rumah tidak perlu untuk menyediakan peralatan yang lebih tinggi. Bermula dengan bawah dahulu dan seterusnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Okey. Seterusnya coach akan menunjukkan macam mana untuk melakukan aktiviti ini. Okey. Adik-adik berdiri dengan kedua belah kaki di bawah keadaan kaki seluas bahu ataupun selesa, mengikut keselesaan adik-adik di rumah. Okey, seterusnya adik hendaklah membengkokkan lutut dan daripada tangan ke hadapan dibawa ke belakang. Dan hendaklah adik-adik melonjak ke atas dalam keadaan membengkokkan lutut. Bila mendarat di atas permukaan box, adik-adik perlulah membengkokkan lutut. Okey, untuk mengelakkan kecederaan dan untuk menyerap daya. Okey. Okey, satu lagi coach nak tunjukkan cara untuk turun daripada box yang tinggi. Coach nasihatkan ni aspek keselamatan, jangan turun dengan melompat. Mestilah merendahkan badan dan memegang box dan turun kembali. Okey, itulah dia box jump. Seterusnya saya menjemput abang handsome kita ni, adik Syafiq, untuk menunjukkan cara macam mana untuk melakukannya. Boleh saya start, coach? Boleh Syafiq. Okey. Okey Syafiq, permulaan tu Syafiq duduk bersedia dahulu, terlebih dahulu. Okey. Pastikan Syafiq bersedia terlebih dahulu sebelum melakukannya. Okey. Tangan di hadapan, bengkokkan lutut. Swing tangan ke belakang, lonjak ke hadapan. Okey. Okey Syafiq. Okey, disebabkan box ini terlalu rendah bagi Syafiq, Syafiq bolehlah turun. Tak perlu pegang pun Sekiranya box tinggi, adik-adik perlulah memegang terlebih dahulu box ini. Okey Syafiq. Lagi 5 kali lagi Syafiq. Syafiq cuba untuk lonjak lebih tinggi lagi Syafiq. Okey. Okey, sekejap Syafiq. Okey, adik-adik di rumah, untuk semasa landing ataupun mendarat di permukaan box, lutut hendaklah berada selari dengan hujung jari. Jangan dimasukkan ke dalam. Okey Syafiq, jangan masukkan lutut ke dalam semasa landing ataupun keluar. Masukkan selari untuk mengelakkan daripada kecederaan. Okey. Terima kasih Syafiq. Okey, itulah dia aktiviti kita yang pertama, explosive box jump.
Okey adik-adik di rumah, sekarang kita berada di aktiviti yang kedua. Okey, apa aktiviti yang kedua? Menggunakan peralatan yang sama. Okey adik-adik, kita akan lakukan aktiviti yang bernama box jump into single leg high knee. Okey, saya akan tunjukkan. Nama agak panjang sebab kita combine pergerakan untuk menampak lebih menarik dan untuk mendatangkan kesan yang lebih baik. Okey. Okey, pergerakan yang sama saya akan tunjukkan seperti aktiviti 1. Ni ansur maju daripada aktiviti 1 dan kita boleh pelbagaikan pergerakan. Okey, pergerakan yang sama. Kaki seluas bahu, badan tegap, bengkok tangan di hadapan, bengkokkan lutut, tangan dihayunkan ke belakang dan terus ke hadapan. Okey, macam ni. Dan adik-adik landing di permukaan dalam keadaan lutut depan bengkok dan tangan ke hadapan dan berdiri seperti biasa dan boleh turun dengan selamat. Okey. Okey adik-adik kat rumah cuba untuk mengimbangi badan semasa berada di atas. Okey. Saya tekankan lagi di sini macam mana nak bagi kita nak dapatkan keseimbangan. Okey, melalui pergerakan tangan dengan kita perlu adanya abs yang kuat, core yang kuat. Okey, sekiranya adik-adik kat rumah training untuk latihan core, adik-adik akan dapat melakukan aktiviti ini dengan senang. Okey, seterusnya saya menjemput Aidil untuk menunjuk cara melakukan aktiviti ini. Okey, Aidil. Okey, tak apa Aidil. Aidil, cuba lagi sekali. Cuba untuk mengimbangi badan semasa berada di atas. Okey. Bengkokkan lutut Aidil. Bila mendarat di permukaan box, perlulah membengkokkan lutut untuk mencapai keseimbangan. Dan gunakan tangan Aidil. Gunakan tangan untuk mengimbangi kedudukan badan Aidil. Okey, cuba lagi sekali. Okey. Okey. Adik-adik di rumah, itulah dia aktiviti kita yang kedua iaitu box jump into single leg high knee. Okey adik-adik, seterusnya aktiviti kita yang ketiga. Coach namakan aktiviti ini sebagai step up into single leg cross. Okey, macam mana nak lakukan aktiviti ini? Coach akan tunjukkan di sini. Kita ada ansur maju okey untuk yang ni sebab dia melibatkan sedikit kesukaran untuk terus membuat level yang lebih tinggi. So coach akan tunjukkan cara yang senang dahulu dan seterusnya cara yang lebih mencabar. Okey. Kedudukan kaki kanan di atas box, kaki kiri di bawah, bawa tangan ke hadapan. Lonjak ke atas, meletak kaki di atas lutut, lakukan aktiviti squat. Dan seterusnya bangun kembali dan letak kembali kaki di bawah. Okey, turun kembali. Okey adik-adik, saya akan tunjukkan ansur maju yang kedua iaitu dengan pergerakan yang sama, tangan di hadapan, melonjak ke atas, melakukan cross kaki dan terus meletakkan kaki di bawah. Okey. Coach tunjukkan lagi sekali. Lonjak ke atas, lakukan cross dan squat. Kembali tegap dan meletak kembali kaki ke belakang. Okey, seterusnya giliran Syafiq pula. Okey Syafiq. Lakukan dengan semangat Syafiq. Okey, cuba. Mula-mula tangan macam ni. Okey, kedudukan bersedia Syafiq. Rapat sikit ke box. Kaki ke atas. Salah satu kaki ke atas box. Penuh ke atas. Okey Syafiq. Tangan ke hadapan. Okey. Cuba lakukan. Okey adik-adik. Okey. Okey Syafiq lakukan sebanyak 5 kali Syafiq. Okey. Lepas lakukan sebanyak 5 kali. Okey, bagus Syafiq. Badan berada dalam keadaan tegap Syafiq. Okey. Okey.
Okey adik-adik, tibalah kita di aktiviti yang terakhir pada hari ini, iaitu aktiviti ankling into coordination step up. Okey, apa tu? Adik-adik mesti confused. Apa yang coach nak tunjukkan kali ini? Tak apa adik-adik kat rumah. Coach akan tunjukkan cara daripada pergerakan yang perlahan kepada pergerakan yang lebih laju dan mencabar. Okey, macam mana cara untuk melakukannya? Okey. Aktiviti ankling adalah di mana adik-adik kat rumah hendaklah mengangkat kaki ke arah paras ankle sahaja, ankling. Okey, paras ankle kiri dan kanan dalam keadaan tangan dilakukan perlakuan berlari. Okey, coach akan tunjukkan ankling. Paras ankle sahaja adik-adik. Okey. Okey, itulah dia ankling. Okey, into coordination step up. Macam mana adik-adik nak buat untuk coordination step up ni? Okey. Setelah melakukan aktiviti ankling, kita akan melonjakkan kaki kanan ke hadapan. Terlebih dahulu, coach akan tunjukkan ankling. Okey. Okey, kenapa coach buat dengan laju? Sebab ingat tak adik-adik, di awal kita tadi coach host kita Cik Maira telah menyatakan kita banyak melakukan aktiviti explosive power. So, kita perlu membuat coordination step up dengan perlakuan yang laju. Okey? Adik-adik, saya ulangkan lagi sekali. Ankling. Dan, okey, kedudukan tangan mestilah berlawanan dengan kaki. Okey? Dan seboleh-bolehnya adik-adik berada dalam keadaan yang tegap dengan melonjakkan tumit kaki ke atas. Dan berada pegun seketika, berhenti seketika di atas. Okey, adik-adik perlulah melakukan aktiviti ini dengan menggunakan kaki kanan dengan kaki kiri. Coach akan bagi arahan kepada Abang Aidil nanti macam mana untuk nak bergerak, okey? Okey. Berada dekat sedikit. Okey. Perlahan dahulu. Okey, ankling dengan perlahan. Ready and go. Ready. Okey. Kembali ke kedudukan asal. Tukar kaki, okey? Baik. Perlahan dahulu. Ready. Okey. Cuba naikkan badan lebih tegap. Kaki lonjakkan ke atas. Okey, lagi sekali. Ready. Okey. Cuba untuk lebih peka Abang Aidil, okey? Seterusnya, okey. Itu saja untuk yang ansur maju yang pertama. Okey, seterusnya yang lebih mencabar. Adik-adik di rumah bolehlah melakukan dengan ankling yang lebih laju mengikut kemampuan adik-adik lah. Okey, seterusnya Abang Aidil akan tunjukkan cara macam mana nak buat ankling yang lebih laju dengan arahan. Saya tak akan sebut go, saya tak akan sebut ready, saya akan terus tepuk. So, Abang Aidil perlu peka dengan arahan daripada coach. Okey, ready, go. Okey, dengan laju. Okey, itu dia. Berhenti seketika ke atas, okey? Untuk nak menunjukkan posture ke adik-adik kat rumah. Okey. Okey, sekejap Abang Aidil. Okey, adik-adik. Selain daripada itu, sekiranya adik-adik berada di rumah, ada adik atau kakak atau mak untuk nak memberi arahan, boleh digunakan arahan tu bermacam cara. Sekiranya ada whistle, boleh tiup whistle. Sekiranya nak hentak kaki pun boleh. So, untuk nak melatih otot kita untuk melakukan dengan cekap dan laju. Okey, itulah dia tadi aktiviti. Apa dia Abang Aidil tadi? Ankling coordination step up. Okey, Abang Aidil cakap aktiviti ankling into coordination step up kita pada hari ini. Adik-adik, daripada episod pertama, Coach Ashma suruh minum air. Sekarang ni, Coach Hadan bercakap minum air banyak-banyak. Tapi kenapa sebenarnya kita kena minum air? Sebenarnya kan, kalau badan kita tak cukup air, kita tak minum air yang mencukupi lah kan, badan kita akan berasa letih dengan lebih cepat dan juga badan kita punya temperature, suhu badan akan naik. Jadi badan kita akan penat, rasa panas, sangat tak selesa dan ini semua akan menjejaskan prestasi sukan
Wah, serius kan? Sebab air ni kan, dia mampu memberi tenaga, dapat kuatkan otot-otot masa kita semua dan salah satu kepentingannya juga dapat elakkan badan kita daripada mengalami kekejangan otot. Jadi, adik-adik semua kena ingat untuk minum air sebelum, semasa dan selepas setiap training. Jangan lupa minum air. Okey, tibalah masanya untuk kita melakukan aktiviti regangan secara statik tetapi secara aktif. Okey? Okey, untuk regangan yang pertama, coach akan tunjukkan yang dinamakan lunges twist. Okey? Lunges twist. Okey, macam mana untuk melakukan aktiviti lunges twist? Okey, kita hendaklah melakukan pergerakan lunges di mana meletakkan kaki di hadapan dan meluruskan kaki belakang. Dan seterusnya, bawa tapak tangan ke tepi dan ke dalam selama 5 saat. Adik-adik tahan selama 5 saat. Dan badan hendaklah berada lurus bersama dengan kaki dan kepala adik-adik. Okey, 5 saat. Setelah 5 saat, adik-adik akan menukarkan tangan naik ke atas dan tahan selama 5 saat lagi. Okey, seterusnya untuk tukar, adik-adik boleh terus pegang lutut yang sebelah lagi dan tukar arah. Sama juga dalam keadaan low lunges ini, naikkan lutut, tangan ke bawah, di sebelah dalam, tahan selama 5 saat dan adik-adik angkat tangan kiri dan tahan sebanyak 5 saat. Okey adik-adik. Itu dia Aidil dan Syafiq. Boleh kita lakukan bersama-sama? Boleh. Okey. Dengan melangkah kaki kanan terlebih dahulu. Gerakan 3, 1, 2, 3, go. Okey, turun lagi. Tangan ke depan. Jatuhkan tangan. Badan lurus. Relax, nafas seperti biasa. Gerakan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terusnya angkat tangan kanan ke atas. Tahan. 1 dan nafas seperti biasa. 3, 4, 5. Okey, jatuhkan tangan. Pegang kepada lutut. Okey dia. Itulah dia adik-adik. Regangan secara aktif static stretching. Ya adik, macam-macam kita belajar hari ni. Tapi yang paling best hari ni kan, dia bukan saja mencabar, tapi dia sangat seronok. Betul kan? Betul. Daripada awal rancangan sampai ke cool down, semuanya sangat menarik. Memang luar biasalah coach. Tapi kan, cakap pasal cool down ni, Mara perasan ramai adik-adik dan atlet kat sana ada yang tak buat cool down. Oh, dah habis training ni, dah kena balik ni. Jadi apa pesanan coach? Kenapa kita kena buat cool down ni sebenarnya? Okey. Topik yang menarik sebenarnya, Maira. Okey, untuk cool down sangat-sangatlah penting. Salah satu daripadanya adalah konsep cool down dulu kita kena faham untuk menurunkan kadar nadi, untuk mengembalikan kembali otot ke kedudukan yang asal. Dan yang paling penting sekali, sekiranya kita melakukan cool down, kita akan recovery akan jadi cepat. Tidak dinafikan, Maira. Coach, anak-anak pelajar-pelajar, anak-anak murid coach pun sangat susah sekiranya tidak dikawal. Sekiranya ada waktu yang sangat singkat, dia akan cuba untuk terus balik tanpa melakukan cool down. Sebab dia rasa tak dan bermain handset, Maira. Bermain handset. Okey. Ayah untuk cool down dengan handset. So, adik-adik di rumah sekiranya melakukan aktiviti, sebarang aktiviti hendaklah melakukan cool down dengan secukupnya. Sebab kalau tak kan, malam tu tidur mesti badan sakit. Ya, Mara pernah tak cool down, malam tu sakit, esok pagi pun sakit lagi. Jadi adik semua, aspek keselamatan kena jaga, cool down pun kena buat. Jangan risau, kita ada satu lagi episod dengan Coach Hadan. Dia ada macam-macam lagi nak kongsi dengan kita ni. Jadi adik semua jangan lupa untuk terus bersama kami pada waktu yang sama, jam 7 pagi, hanya dalam Cergas bersama Coach. Keep fit, stay healthy. Bye.
M.